Okey, Assalamualaikum pelajar dan salam sejahtera. Okey, semua sihat hari ini? Okey, sihat. Bagus. Alhamdulillah. Okey, untuk pembelajaran hari ini, cikgu ada bawa 4 sekawan yang cikgu nak kenalkan dekat awak semua. Okey, yang ni, yang si biru ni. Okey, comel kan? Okey, lepas tu cikgu ada warna kuning ni juga. Okey, lepas tu cikgu juga ada yang warna merah ni. Okey, yang ni paling favourite cikgu punya warna merah ni. Okey, comel kan? Okey, cikgu nak tanyalah awak semua. Okey, mana cikgu dapat semua permainan ni? Mesti awak semua tahu kan? Ya, Fizul, dari mana? Ya, cikgu beli dari McD yang set Happy Meal tu. Okey, sekarang ni kalau awak semua nak tahu, 4 sekawan ni ada berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pelajar tahu tak cara nak hasilkan permainan yang cikgu tunjuk ni, 4-4 ni? Siapa nak jawab? Ya, Muhammad. Ya, betul, dari Kilang. Okey, sebab permainan yang cikgu tunjuk ni ada berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita akan belajar mengenai bahan pembuatan atau additive manufacturing. Okey, kalau kamu semua nak tahu, additive manufacturing ni adalah untuk mencantum bahan ataupun objek untuk membuat objek 3D daripada bahan mentah 3 dimensi. Okey, biasanya lapisan ke lapisan ia akan diproses untuk membuat objek 3D dalam bentuk apa pun dari simulasi pemodelan 3D. Okey, selain itu juga, ia juga menggunakan kaedah printing. Ia juga dilakukan secara layer ke layer ataupun berlapis. Jadi, untuk hasilkan objek 4-4 sekawan ni yang cikgu pegang tadi, kita perlu menggunakan mesin pencetakan 3D untuk menghasilkan mainan ini. Jadi, kita akan hasilkan secara berlayer sampailah ia akan siap. Kita juga boleh hasilkan objek yang besar, yang saiz macam awak pun boleh, daripada mesin pencetakan 3D. Okey, faham semua? Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ruzaimi bin Ramli. Baiklah, saya akan pergi kepada proses additive manufacturing ataupun proses AM. Proses AM ni terbagi kepada dua, iaitu liquid base iaitu cecair, dan yang kedua ialah solid base iaitu pepejal. Saya pergi dulu kepada cecair. Terdapat satu proses cecair iaitu photopolymerization. Di bawah photopolymerization ni terdapat lagi dua proses, iaitu yang pertama SLA. Apa itu SLA? SLA ini adalah stereolithografi. Proses yang kedua ialah polyjet atau lebih dikenali sebagai material jetting. Sekian saja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Baik, jenis-jenis proses additive manufacturing yang kedua iaitu solid base material ataupun pepejal. Ia terbagi kepada 3 jenis iaitu solid powder, solid wire dan juga solid sheet. Di bawah proses solid powder terdapat melting iaitu peleburan. 3 proses di bawah melting iaitu SLS, Selective Laser Sintering, EBM, Electron Beam Melting dan juga LENS, LENS iaitu Laser Engineered Net Shaping. Kita pergi kepada binding pula. Satu je proses iaitu 3D printing. Salam sejahtera, saya akan menerangkan berkenaan dengan aplikasi percetakan 3D dalam industri. Pertama, automotif. Industri automotif antara industri yang terawal menggunakan teknologi percetakan 3D. Teknologi ini digunakan untuk mencetak alatan seperti alatan gantian dan alat perkakas. Bahagian-bahagian kendaraan yang susah dicari kini boleh dicetak dengan senang. Yang kedua, penerbangan. Industri penerbangan menggunakan percetakan 3D untuk menghasilkan bahagian logam pesawat. Sebagai contoh, Airbus memasang bahagian 3D titanium pertama pada September 2017. Terdapat juga syarikat seperti syarikat General Electric yang telah menggunakan percetakan 3D untuk mencetak muncung bahan api pesawat pada Boeing 787 Dreamliner. Yang ketiga, pendidikan. Penggunaan pencetak 3D dalam kelas membantu proses pembelajaran. Sebagai contoh, terdapat guru yang menggunakan percetakan 3D untuk mengajar struktur jantung dan organ manusia.
Selain itu, pembelajaran seni dan reka bentuk juga banyak menggunakan percetakan 3D untuk menghasilkan bentuk yang kompleks. Dan yang keempat, industri perubatan. Percetakan 3D dilihat mempunyai peluang yang besar dalam sektor perubatan. Ini karena manfaat percetakan 3D yang membolehkan penyesuaian senang dilakukan. Sebagai contoh, teknologi ini digunakan untuk menghasilkan implan, alat bantuan pendengaran, dan prostetik. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Faiz Putra bin Mak Johan akan sambung bahagian seterusnya. Bahagian apa tu? Ia adalah bahagian kelebihan pembentukan 3D. Okay? Jadi kelebihan dia yang pertama ni, dia dapat meningkatkan ekonomi. Pembentukan 3D dengan menggunakan teknologi yang canggih semakin berkembang hari ini kita tengok, dan dapat menjana pendapatan serta meningkatkan ekonomi. Okay, permintaan tinggi, jadi penghasilan pun harus ditingkatkan. Ini kelebihan dia kat sini. Kelebihan dia, kita dapat meluaskan pasaran dan masyarakat pun dapat menjana pendapatan serta merta dapat meningkatkan ekonomi. Okay. Itu adalah kelebihan yang pertama. Yang kedua pula, dia dapat menjimatkan masa, tenaga dan kos. Penghasilan suatu produk ni dilakukan dengan lebih cepat tanpa penggunaan tenaga buruh yang ramai. Kalau kita guna kaedah yang lama, mungkin dia makan masa dalam berapa minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Tapi dengan menggunakan kaedah 3D yang lebih moden, seperti menggunakan mesin percetakan, dia dapat dilakukan lebih cepat, mungkin dalam beberapa hari ataupun hanya berapa jam saja. Majikan pun tak perlulah nak bayar gaji pekerja. Kat sini kita dapat lihat dia dapat meningkatkan kuantiti dengan lebih banyak menghasilkan produk, serta-merta menyiapkan masa, tenaga dan kos. Okay. Seterusnya, kelebihan yang terakhir adalah dapat menghasilkan produk yang lebih berkualiti. Proses percetakan ni, dia dapat menghasilkan produk yang lebih bagus dan tepat dengan menggunakan mesin. Jadi dia hasilkan tu lebih detail lah kan. Sebab dia punya tahap akurasi dia ni sangat tinggi dengan objek yang asli. So dia dapat mengekspresi karya yang diinginkan dengan lebih tepat. Jadi para pereka pun dapatlah berinovasi lebih kreatif dalam bidang 3D ni kerana diorang dapat hasilkan produk yang lebih berkualiti. Nama saya Reni Jason Anak Stanley dengan nombor matrik D200097253. Seperti yang kita ketahui bahawa setiap perkara mempunyai kelebihan dan kelemahan. Jadi saya akan teruskan lagi dengan kelemahan pembentukan 3D ini. Kelemahan yang pertama ialah kurang praktikal. Maksudnya di sini, pembentukan 3D hanya berfokuskan untuk melakukan proses pencetakan satu bahan sahaja. Secara ringkasnya, penghasilan satu produk hanya satu penggunaan mesin. Sebagai contoh, terdapat dua buah produk yang hendak dihasilkan. Adakah kita boleh buat sekaligus atau berasingan? Jawapannya adalah berasingan. Jadi kita memerlukan 4 kali proses yang sama. Kelemahan yang kedua ialah peluang kerjaya terbatas. Seperti yang kita tahu bahawa penggunaan teknologi yang canggih semakin berkembang dari semasa ke semasa. Jadi sesuatu peluang pekerjaan itu berpotensi menjadi sangat terhad, terutamanya dalam bidang pembentukan 3D ini. Contoh, pembentukan 3D ini banyak dikendalikan oleh mesin dan dikawal oleh tenaga kerja manusia yang sedikit bilangannya. Seterusnya, kelebihan yang ketiga ialah proses pasca pemprosesan, iaitu post-processing diperlukan. Pembentukan 3D yang dihasilkan tidak boleh digunakan secara langsung dan perlu melalui proses pembuangan struktur sokongan. Selepas struktur itu dibuang, proses pengemplasan akan dilakukan untuk mendapatkan permukaan yang cantik.